lari, cha. Guys, video kali ni lain dari yang lain sikit. Sebab apa? Sebelum ni Kak Nan bawa cerita-cerita seram je. But video kali ni Kak Nan nak bawa korang dengar cerita folklore. You know folklore. Folklore adalah cerita rakyat. Untuk video yang pertama ni, Kak Nan tak keseorangan ya guys. Kak Nan bawa member Kak Nan untuk share sekali cerita rakyat dia kepada korang. So, memperkenalkan member Kak Nan. Member mana member? Masuk member. Mana dia? Mana kepala dia tu? Ni Non. Sini Non. Sini. Oh, kat sini. Ada depan. Okay. Aku ingat member tu dinding tadi sebab pagi-pagi tak masuk gitu. Kita gurau belakang. Lain kali bagi tahu. Oh, tak bagi tahu tadi? Tak. Lain kali kita bagi tahu dia kan. Macam tu. Kita ikan blub. Okey, ikan apa? Dia selalu tanya air ikan apa? Air ikan kekek. Tak kena. Ada ikan apa? Kalau kekek kena mengekek tapi dia seduh selalu gelap. Okay guys, memperkenalkan Ainul Syaz aka Skizo. So, Ainul Syaz kat mana I kenal you sebenarnya Kat mana? Tak tahu lah sebab hari tu ada call kata ingatkan Grab. I datang tengok makcik mana lah kan. Tak ada. Sebenarnya Ainul Syaz adalah seorang pelakon dalam cerita Hey Bila Kau Nak Bunuh Aku. So Ainul Syaz memegang watak sebagai Skizo Yes, Skizo. Siapa nak tahu Skizo tu apa, jangan lupa saksikan Hey Bila Nak Bunuh Aku. Yes. Tapi kan sekarang ni I nak kena panggil you Skizo ke Ainul? Dia sebab selalu you panggil I Skizo, selalu panggil I Ainul. Bila you nampak yang gambar si Rafah kat tempat set tu, you panggil Ainul. Tapi ingatkan sini Skizo. So itulah problem Kak Nan sebenarnya. Dia tak tahu beza masa satu gambar, satu area. Tapi you janjikan you nak masuk video I ni kan? Setelah dipaksa dan diugut, alhamdulillah masuklah. Gitu. So guys, tanpa membuang masa, aku harap si Ainul Syaz aka Skizo ni bersedia untuk cerita kisah rakyat kepada korang. So let's start. So cerita pasal cerita rakyat Ada janji dengan you cerita rakyat kan? Ada, sebab you selalu cakap dengan I pasal seorang raja. Raja apa you? Oh, raja tu. Raja Kapur. Bukan Raja Gopal. Cerita ni adalah berkenaan dengan seorang raja yang memerintah suatu ketika dulu dekat negeri Kedah. Raja memang memerintah. Jaganglah raja tu, dia tak memerintah. Okay, so raja I rasa I nak cerita pasal Raja Bersiung lah. That one. I selalu dengar you nak cerita pasal Raja Bersiung. Tapi I cakap, hold on, I bukakan kamera untuk you cerita. Kamera on. So Raja Bersiung ni pada awalnya dia adalah seorang raja tampuk pemerintahan dia adalah di Lembah Bujang. Siapa tak tahu Lembah Bujang kat mana, dia dekat daerah bukan I tahu. So dia tampuk pemerintahan dia kat Lembah Bujang. Perak right? Depan sikit Kedah. Oh, depan sikit, sorry, lambat. Okay. So lagi satu, dia ni awal dia lah nama dia bukan Raja Bersiung tu. Dia bukan lahir mak dia kata nama kau Raja Bersiung, bukan. Okay, faham. Okay, so nama dia ni unik. Nama dia Ong Maha Perita Deria. Krik. Ong Perita Deria. Bukan Ong Gede-Gede. Bukan Ong Yang Gede-Gede. tu Ong Maha Perita Deria. And dia ni, yang menarik dia ni adalah keturunan keempat Merong Mahawangsa. Siapa yang tak tahu Merong Mahawangsa, meh cakap sini. Siapa tak tengok, penat KRU buat buhi. Merong Mahawangsa tak suka sangat cerita tu. Yes. Itulah permulaan asalnya. Siapa dan mengapa dia lahir kat situ. So you mesti nak tahu kan kenapa nama dia Raja Bersiung semua ke apa gitu kan. I dapat rasa yang Bersiung tu adalah gelaran dia kan. Gelaran. Tapi sejak bila gelaran tu dekat dia
Okay. Raja Bersejuk ni adalah gelaran bagi Ong Maha Peritaderia. Okay. So Sejak dia bila? bukannya itulah dia macam bukannya terus dapat gelaran tu. Okay, dia ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi kat dia. So dia ni pada awalnya kisah dia dapat tarim ni, dia ni adalah seorang yang suka makan gulai bayam. Gulai bayam? Gulai bayam. Gulai bayam tu macam favourite lah. Macam favourite I tak tahu apa kan, spaghetti ke apa I makannya terlalu ada juga. You wait. Dia suka makan gulai bayam. Okay, pada suatu hari dia ni pergi memburu. Macam biasa dia suka memburu kan, suka memburu. Aktiviti raja. Ya, aktiviti raja zaman tu. And dia ada seorang tukang masak profesional dia lah. Okay, so tukang masak dia ni macam biasa dia lakukan tugas macam biasa. And dia ni suka berangan. Okay, tukang masak dia suka berangan. Suka berangan tembok kerja. Okay. So you faham lah kalau suka berangan tembok kerja macam ada macam accident sikit kan. Ya, betul. Accident. So dia berangan, pap terpotong jari sikit. Sikit ke? Sikit. Bukan dia kata potong, dia terhiris lah. Macam ala sikit dia kecepuk dia kata dia tu. Okay. Terus terpotong jari tu, termasuklah darah tu kat dalam kuah gulai bayam tu. Okay. So dia ni dengan penuh cemas, dengan dia rasa takut semua, and dia rasa cepat. So dia kata macam tak ada masa nak masak balik makanan tu. So dia sembunyikan hal tu dulu, and dia hidangkan makanan tu dekat raja dia. So raja ni makanlah. Makan. Sekejap, macam. Kenapa? I dapat bayangkan dia makan darah orang. Sorry. Okay, teruskan. Tak apa. Aku overthinking. Okay. Dia fikir kuah tu kena merah kot. Ni gulai yang hijau tu, gulai bayam. Okay. Kuah masih hijau je guys. Kuah masih hijau, bukan mak dia hijau, bukan, tak ada kena-kena. Okay. Sukalah tengok nak belakang. Okay, so raja ni pun makan lah. Okay, dia balik berburu, dia macam laparnya nak makan, dia panggil masuk hidang kan, dia bersantap. Santap dia pelik. Dia rasa macam kelainan dekat lauk tu. Dia rasa kelainan, tapi bukan kelainan yang pelik. Kelainan yang sedap. Dia kata macam, ya Allah sedap ah. Sting Yahoo. Dia macam kawan-kawan, "Oi, dak ah." Oh, sting aku. Yahoo. Dia rasa sedap. Dia tanya. Dia paksa tukang masak dia bagi tahu apa yang buatkan masakan tu dia rasa lain hari ni. So tukang masak pun kenalah kan, kena mengikut perintah dan diceritakan hal yang tersembunyi tu. Dia kata dia tak sengaja terpotong jari dan darahnya termasuk dalam gulai tu. And pada waktu tu tukang masak ingat raja akan marah, raja akan muka sebab Raja Bersejuk ni pada zaman tu adalah seorang raja yang sangat ditakuti oleh rakyat dia, sebab dia ni adalah orang yang sangat macam orang kata brutal je tu lah. Orang langgar undang-undang sikit je jara, orang langgar undang-undang sikit je pancung, orang langgar undang-undang sikit je hukum. So kat dalam penjara zaman tu memang ramai banduan. So kita tahu lah dia seorang raja macam mana kan. So ganas satu yang orang takut dengan dia. Dia ganas dan ditakuti dengan rakyat di sini. Rakyat di sini takut dia. Okay. So macam tu tukang masak dia fikir macam, oh dia kena hukum aku ke? Rupa-rupanya tak. Rupa-rupanya Raja Bersejuk ni titahkan pengawal-pengawal dia untuk pancung semua orang banduan-banduan yang ada kat dalam penjara. Tak adalah semua, setiap hari dia akan pancung seorang. Memang hukuman tu memang dah ada lah, hukuman pancung. Yang tak ada hukuman pancung pun dia akan pancung juga. Okay. Kejam. Dan dia akan ambil darah tu, dia akan kumpulkan semua darah tu dan untuk masukkan ke dalam lauk yang dimakan. What the? I didn't expect that tau. I thought dia suruh dia nak darah si. Tak sikit je, apalah sangat dia kata tak sedap. What? Maksudnya dia memang dia pancung, tuang darah tu kat dalam balik, dia takungkan darah. Astaghfirullahaladzim. So tahulah kan dia raja yang macam mana. So pada saat tu dia punya favourite dia makan mesti ada darah dalam makanan dia. Setiap makanan dia mesti ada darah. Semua lauk ada darah. So bila dah habis banduan dalam penjara, dia akan culik pula budak. Zaman tu kanak-kanak akan diculik oleh pengawal raja dan akan dibunuh untuk dapatkan darah. Faham tak? I cannot brain. Serius aku tak tahu cerita ni. So Raja Bersejuk ni dia ibaratkan serial killer / vampire Twilight macam siapa nama? Robert Pattinson tu kan. Cuma beza dia ni manusia. Dia manusia tapi dia suka makan darah. So dia diibaratkan sebagai vampire pertama kat tanah Melayu lah. Vampire pertama. So dia suka makan darah. Dia wujud tu sebenarnya. Yang tu nanti kita akan kaitkan. Okay. Mestilah wujud dah kata memang masa punya keturunan. Yes. This is history. Guys, I'm so sorry. I punya soalan tu tak boleh diterima sebab I punya brain I cannot go lah orang macam tu.
Okey. So dah habis banduan dia culik pula kanak-kanak. Itu yang tak boleh terima maksudnya. Sampailah satu masa, satu malam. Satu malam tiba-tiba tumbuh 2 batang siung ataupun taring. Siung taring sebenarnya beza. Kalau taring macam biasa lah. Biasa budak-budak buat taring kan. Macam you punya taring kan. Taring ke lain? Taring kecil. Tapi dia tumbuh siung. Yang macam siung I mean macam harimau. Yang panjang tu ke yang keluar daripada yang panjang keluar daripada mulut tu. Macam ni guys. Yang gini tu. Yang macam gitu. Dia keluar yang tu. Orang ingat Dracula lah zaman tu kan. So bila dia tumbuh taring tu, dia ingat dia rasa takut. Rupanya dia rasa bangga. Dia bangga. Dia kata macam, wow, aku nampak hebat. Pasal dia macam tu. Nampak gagang. Oh my god. Nampak? Dia rasa bangga. So bila dia rasa bangga tu, dia nak musuh-musuh dia takut dengan dia. And dia nak rakyat-rakyat dia hormatkan dia sebab dia ada siung. Patut ada bangga maksudnya. Dia fikir bila dia ada benda tu, orang akan lagi takut dengan dia. Bila orang takut dengan dia, orang akan hormat dia. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya rakyat dia sangat takut dan benci dengan dia. Sampailah satu masa sekumpulan nelayan memberontak. Dan dalam kalangan nelayan tu ada adik kepada menteri Raja Besiung ni. Adik kepada menteri Raja Besiung. Raja Besiung ada menteri, adik dia. Adik dia. So adik dia terbunuh waktu pemberontakan dan membuatkan menteri itu sendiri rasa duka lah, duka cita, rasa marah. And dia plan satu rancangan untuk mengusir ataupun membuang Raja Besiung ni, menghalau Raja Besiung ni keluar. Maksudnya dia kena hapuskan Raja Besiung. Yes. So bila dah macam tu, satu hari Raja Besiung ni pergi memburu macam biasa. Hobi dia orang kaya biasa. Tapi orang sekarang memburu ke? Memburu impian, cinta dan syurga. So dia pergi memburu macam biasa, tapi dikepung oleh menteri dan sekumpulan pemberontak yang ada. Dan dihalau. So Raja Besiung takut. For the first time in his life, dia rasa takut dengan rakyat dia sendiri. Dan dia lari masuk dalam hutan. I see. Dan dikatakan dia bersemayam ataupun mati di dalam hutan tersebut. Mayat dia jumpa ke? Banyak dikaitkan, tapi fakta-fakta tu ada yang betul, ada yang tak tahulah. Kalau nak kata dikaitkan tu, kebanyakan tempat di Kedah banyak dikaitkan dengan Raja Besiung lah. So macam contoh tadi ada Lembah Bujang, ada Bukit Coras. Bukit Coras pun orang kata satu gunung, bukan gunung lah, air terjun kat atas Bukit Coras tu. Tempat Raja Besiung pernah bersinggah untuk bersemayam kat situ. So ada banyak lagi tempat macam contoh Bukit Penjara, Pantai Mereka. Itu semua nama hutan-hutan ke? Itu semua adalah tempat-tempat yang sekarang yang ada dekat Kedah yang dikaitkan dengan Raja Besiung. Macam contoh Tikam Batu ada juga. Ada tempat kat Kedah nama Tikam Batu. Ada Tikam Batu. Sebab satu batu tu macam kena tikam. Ya ke? Yes, ada cerita dia pasal Tikam Batu tu. So orang kata kat Tikam Batu tu ada istana tempat Raja Besiung, ada istana Raja Besiung kat situ. Tapi kita tak tahu. Masalahnya after that people tak pergi cari ke ada cerita Raja Besiung tu? Ada. For sure ada sejarawan yang akan mengkaji benda-benda macam ni. So yang based on apa yang aku cerita, pihak saya cerita adalah based on sejarah and folklore lah, cerita rakyat. Sebab kalau aku minta maaf lah, aku tak tahu orang lain take note ke pasal Raja Besiung ni ke tidak. Tapi macam aku tak tahu pula yang dia ni wujud. Macam Puteri Nureddang, famous right? Tapi Raja Besiung not that famous sangat lah, kecuali disebabkan siapa yang tahu lah pasal Raja Besiung ni. Siapa yang tahu lah. Sebab dia. Zaman sekarang dah tak ada dah cerita pasal Raja Besiung ni, melainkan cerita yang zaman 1980 something tu, Piramli buat tu. Yang tu je lah ada. Lepas tu lebih details pasal Raja Besiung ni tak ada. Thank you so much Ainul sebab bawa balik cerita Raja Besiung ni kepada kita. Aku rasa ramai kat luar sana pun macam baru dia pernah dengar tapi dia tak tahu Raja Besiung ni apa. Mungkin semua orang ingat macam Raja Besiung ni just macam cerita biasalah cerita karut. Sebenarnya Raja Besiung ni wujud. Itulah persoalan aku tadi. Sebab nama betul dia Om Maha Pratya Derya. Om Maha patutlah dia ada Maha. Merah Maha Wangsa? Yes. Gitu. So Raja Besiung adalah wujud. Yes. Wujud. Okay. Cantik.
So dah habislah cerita Selagi Busi. So takkanlah kita seorang-seorang pandai-pandai bercerita, air pun tak dihidangkan kat tetamu kan. So Kak Ina tak boleh cerita apa-apa? Ada. Kak Ina nak cerita dekat korang kisah Dayang Senandung. Gitu. Nampak tak? Dia macam empat hidung. Dia satu. Tak, dia dua. Dia sama ada kulit atau hidung. Dia satu yang hidung tu, dia empat hidung. Hidung besar, dia jadi tu. Yang empat. Sorry guys, Aios tak boleh lah duduk dengan Ainul. Tak boleh lah duduk dengan Ainul ni. Memang dia akan jadi macam nak gelak sentiasa kan, nak halau kan. Aku halau kan. So berbalik kepada Dayang Senandung punya cerita. Cerita ni agak sedih sikit tau. I pernah tengok dia yang dekat dalam TV yang Salimah Ibrahim berlakon. Itulah. I tak tengok. So I tak tahu benda tu sama ke tidak dengan apa yang baca. Macam biasalah cerita rakyat ni banyak-banyak bunyi. Betul. Apa yang I cerita ni apa yang I kaji. Okay. So basically Dayang Senandung, mana dapat nama Dayang Senandung ni? Dayang tu adalah sebabkan golongan bawahan. Okay. And kenapa Senandung? Sebab puteri ni dia seorang anak raja. Yes, dia seorang anak raja. And anak raja ni lahir dekat Pulau Senandung. And dia ada nama sebenar. Nama sebenarnya adalah Puteri Dayang Senandung. Yes. Memang nama dia Puteri Dayang Senandung. Yes. Tak ada beza pun guys, saja je buat gimmick. So nama dia adalah Puteri Dayang Senandung disebabkan Dayang tu orang golongan bawahan, Senandung disebabkan dia dibesarkan dekat Senandung, and puteri tu adalah dia. So itulah nama dia. Jadi apa kisah dia sebenarnya? Itulah. Dayang Senandung ni dilahirkan memang lahir hitam. And masa lahir tu bapak dia ni Raja Karim, awak dia raja dah. Lahir hitam. Dia macam apa? Dia macam kena sumpah ke apa ke? Ya mesti sebab mak bapak dia putih. Mestilah dia terkejut kan. Asal nak air hitam macam tu kan. And bila dikaji ahli nujum kata didapati raja ni pernah salah hukum orang. Orang yang dihukum bunuh tu tak salah, tapi dia jatuhkan hukuman tu. Jadi masa nafas terakhir perempuan tu dah menyumpah keluarga raja tersebut. Ni adalah cerita Beauty and the Beast ni. Yes, gitu. Raja tu tak zalim sebenarnya. Raja tu pun yelah dia dah hukum orang tu. Bila dia find out yang orang tu difitnah, tak bersalah, dia hukumlah orang yang sebenar. Betul. So dia pun macam serba salah lah. Dia macam kesal lah dengan perbuatan dia yang tersalah hukum orang tu. And then dia tanya dekat ahli nujum dia, ada apa dalam tangan saya? Bongok lah. Dia tanya ahli nujum dia, macam mana dia nak hilangkan sumpahan ni? Ahli nujum dia kata, Puteri Senandung perlu keluar dari istana dan menjadi rakyat biasa. Kira dia tak boleh jadi kerabat dah lah. Tak boleh jadi kerabat gitu. So nak tak nak, ayah dia ni pun korban tahta dia. Dia jatuhkan tahta dia kepada Iskandar, anak dia, Raja Iskandar, abang kepada Dayang Senandung. And dia bawa Dayang Senandung tu keluar daripada istana dan diorang pun jadi rakyat biasa. Okay, so hiduplah bapak dia dengan anak dia ni orang biasa apa semua, membesar. Bapak dia jadi apa? Tak jadi raja tu jadi apa? Askar. Gura-gura, dia bukan jadi askar. Dia jadi Tok Kadi dekat pulau tu. Tok Kadi? Tok Kadi. Aku nikahkan di kau. Bukan, yang kau sunat tu Tok Kadi. Tok Mudin. Tok Mudin. Biasa guys, perempuan tak tahu beza Tok Mudin, Tok Kadi. Sorry. Okay, so dia jadi Tok Kadi dekat tempat tu. Rakyat biasa dah kan. And then dia pun membesarkan anak dia besar sampailah satu tahap. Aku tak tahu umur dia berapa masa tu. Yang pasti sampai satu tahap ada orang macam tu lah. Yes, ada orang berkenan dengan dia. Yang berkenan dengan dia tu bukan mesti biasa. Raja juga. Raja Kamarul Zaman. Raja lain? Raja dekat negara Pasola. Gitu. Negara mana nanti aku bagi tahu guys. Okay, raja tu berkenan dengan Dayang Senandung ni and nak kahwin dengan Dayang Senandung ni. Macam mana yang orang boleh berjumpa tu? Dalam berjumpa masa tu, raja tu dia terdengar nyanyian Dayang Senandung.
Jadi dia pun datang macam meminang apa semua bla 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 bla, pak kahwin. Zaman tu dengar nyanyi je dia kahwin. Ya. Kalau zaman sekarang dengar nyanyi, "Oi, buat apa tu Midah oi?" Mandi ke nyanyi? Tapi kalau orang dengar aku nyanyi, orang lari tu. Ya, tapi ni Di Tanjung Katong. Ini. A few moments later. Nak dimudahkan cerita, diorang pun berkahwin. Jadi Raja Kamarul Zaman ni bawa lah balik si puteri Dayang Senandung ni ke dalam istana. Raja Kamarul Zaman dia ada mak. okey. Malangnya mak Raja Kamarul Zaman ni tak berkenan dengan menantu dia hanya kerana menantunya hitam. Don't judge a book by its colour. Yes. Disebabkan mak dia ni banyak macam hina-hina isteri dia ni, sampai satu tahap Raja Kamarul Zaman pun bersuara. Dia cakap Ananda tak kisah warna kulitnya, sebab di sebalik warna hitam itu ada hati yang suci. Dia backup isteri dia. Lepas tu keluar lagu. Yes. Ada lagi satu tau dia cakap. Boleh Dia dia cakap Mak dia cakap lagi? tak. Anak dia lagi cakap. Oh, dia cakap. Okey. Ada lagi dia backup, dia cakap anak dia tak kisah warna kulit dia gelap sebab di bawah kulitnya terdapat darah merah sama macam kita. So Raja Kamarul Zaman ni orang yang macam Humble lah. Humble jugalah. Betul. Zaman sekarang ni kita boleh kaitkan juga. Yes. Sebab yelah orang macam racism based on warna kulit kan, bangsa. Macam, Yes. Jadi kau body pun tahu shaming. kulit orang pun merah juga darah dia. Sama Tak ada macam- darah dia macam Mahsuri ke putih. Tak ada hanya. Macam sekarang ni lah, contoh terdekat. Walaupun aku pakai foundation putih sikit nampak daripada si Ainul, kalau dipotong merah juga. Ataupun merah juga. Walaupun hidung besar sikit dia boleh kena, tak apa. Aku besarkan lah. So disebabkan itu maknya pun lagilah macam membuat-buat lah rasa macam benci dekat puteri Dayang Senandung ni. Dia marah lah kan, anak dia backup sangat bini dia. Ya, nak dijadikan cerita, Raja Kamarul Zaman keluar daripada tempat kawasan dia lah. Keluar dari Jalan kawasan. lah. Dia ni ada tugas dekat negeri yang lain. So biasanya kalau diorang ni keluar, diorang bukannya balik hari. Betul, sama tu tak ada Berbulan-bulan. kereta. Betul. Zaman tu tak ada kereta satu hal. So bila dia keluar tu, dia memang akan selesaikan kes tu 2-3 bulan lah, and then baru diorang balik. Betul. Okay. And then diorang pula tak ada handphone, tak ada email Betul. untuk bagi Zaman tahu tu pakai apa burung khabar kan. dia. Zaman tu pakai Atau burung. salib kertas. Gitu. Tapi burung lepas hantar tu, burung ke mana-mana. So tak sampai dia punya berita. And apa jadi dekat puteri Dayang Senandung sebenarnya? Apa jadi? Semasa raja tak ada dalam istana, Dayang Senandung telah dibuli dan disiksa oleh mak mentua dia. And masa tu Dayang Senandung tengah mengandung. Dayang Senandung tengah mengandung. Dan dibuli, disiksa. And then dia punya tahap dengki dengan Dayang Senandung tu, maknya ni sanggup upah orang istana, maksudnya pekerja istana dia dah, untuk bunuh Dayang Senandung ni. Sampai macam tu sih. Sampai macam Ada tu. baby tu. Sekejap. Kenan tak pasti sama ada dia dihalau daripada istana dulu baru disuruh bunuh, ataupun disuruh bunuh so dibawa, so Dayang Senandung ni dibawa keluar daripada istana Yelah, lah. kalau macam cerita lama lah kan, biasanya mesti ada someone dalam istana tu, macam backup Dayang Senandung juga kan. Contoh dia nak kena bunuh tu, ada orang lain backup bawa lagi. Okay. Mungkin macam tu lah kot kan. Dia macam ni. Entah macam mana Dayang Senandung ada dekat hutan tu, lepas tu yang tukang diberi tugas untuk bunuh Dayang Senandung tu, betul dia backup, tapi dengan cara dia tak bunuh Dayang Senandung, tapi dia bunuh monyet. Sebab nak bawa balik bukti jantung tu, dia terpaksa bunuh orang benda lain, and jantung benda tu dia katakan itu jantung Dayang Senandung. Sama besar ke jantung monyet dengan jantung orang? Aku pun tak pasti tu. Mungkin maknya bodoh. Mungkin lah kot. Masa zaman tu tak ada ilmu-ilmu sains. Oh, tak ada kan? Tak ada. Tak tahu. Tak ada. Ahli nujum tu? Ahli nujum je lah yang tahu. Mak dia tak tahu. Betul. Okay. Itu gosip. Bila pegawai istana ni bawa balik jantung, so puas hatilah mak dia. So dia ingat Dayang Senandung ni pun dah mati. Tapi sebenarnya guys, Dayang Senandung ni hidup di dalam hutan tu. Dan Dayang Senandung telah melahirkan anak dia seorang diri. Seorang diri? Yes. Kesian eh? Tacut. Macam si mak dia macam, dia hidup lagi. Tak.
mak dia tak tahu apa-apa masa tu. Yang penting Dayang Senandung selepas lahirkan je anak dia tu, Dayang Senandung berubah putih. Ui. Ya. Anak dia tu? Anak dia putih, saya rasa. Cuma kulit dia masa tu lepas sana je pak putih. Kenapa time dia keluar dari istana, dia tak putih, tapi tiba-tiba lepas dia keluarkan anak jadi putih? Tu yang Kak Nan tak tahu, tapi mungkinlah dia punya senang cerita macam ni lah. Sumpahan dia terputus apabila dia melahirkan anak tu. Oh, kira sumpahan dia terungkai bila anak dia tu lahir. So putihlah balik dia. Lepas tu dia hiduplah balik dalam hutan tu macam biasa, membesarkan anak dia semua. Sampai satu hari dia terserempak dengan seorang lelaki. And then bila dia nampak lelaki tu raja, dia sembahlah raja tu. And then raja tu perasan cincin dekat Dayang Senandung. Raja tu cakap, kamu puteri Dayang Senandung kan? Kamu adik saya. So itulah pertemuan Dayang Senandung dengan abangnya Raja Iskandar. So yang laki dia tu apa cerita? Okey. Laki dia pula yang tak balik-balik tu, laki dia tersangkut. Bukan tersangkut, dia jadi tawanan dekat kena tangkap lah tempat lain. That's why lelaki dia tak balik-balik, tak cari dia apa semua. Tapi alhamdulillah lah pertemuan dia dengan abang dia. Dia cerita semua apa yang terjadi dekat dia. And Raja Iskandar sangat marah. Murka teruk. Dia buat adik macam tu. Dia marah betul lah orang buat dia macam tu kan. So Raja Iskandar ni pun pergi dekat istana Raja Kamaruzzaman. And I tak tahu apa punya dia punya prosedur. Yang penting Raja Iskandar menghukum ibu mertua tu. And then Raja Iskandar pula pergi selamatkan Raja Kamaruzzaman daripada tawanan tu. So alhamdulillah lah bila Raja Kamaruzzaman balik, dia tengok, dia cari mana isteri dia apa semua kan. Sebab dia tak sangka yang isteri dia boleh jadi putih. Serius truly. Masa dia pernah jam, kau siapa? Mana bini aku? Bini aku gelap. Bini aku. Bukan gelap, bini aku hitam. Gelap. Tak sensor. Okay, so setelah macam Dayang Senandung pun membuktikan lah ni memang dia. So alhamdulillah Raja Kamaruzzaman pun hidup bahagia dengan Dayang Senandung. So itulah happy ending lah sebenarnya. Tapi apa yang kita boleh dapat dekat sini adalah satu, mak dia being racist. Betul. And bila mak dia ikut sangat hati dia, dengki apa semua, nak apa, tak suka dengan orang yang lagi buruk daripada dia, akhirnya makan diri dia. Kena hukum. Sebab kan pasal. Sebab kita tak boleh judge orang based on warna kulit. Kita kena judge orang based on hati. Bukan sekadar judge, kita tak boleh layan orang. Betul. Sebabkan dia berbeza dengan, tak semestinya warna kulit tu kita kena layan berbeza. Betul. And then aku suka pula part Raja Kamaruzzaman, dia terima isteri dia seadanya kan. And Puteri Dayang Senandung pun walaupun dia tak berapa lawa, dia tetap bawa perwatakan yang cantik dari dalam lah. So itu salah satu kelebihan dia lah. So insaf ke tidak guys? Kat luar sana tu yang suka mulut capoy, yang suka tak apa-apa bercakap dengan orang, tak jaga hati. Start daripada sekarang, korang jagalah mulut, jagalah hati. Kalau kau tak suka orang tu sekalipun sebab dia berbeza dengan kau, tak payah pandang, tak payah fikir apa-apa, belah. Yes. Tak ada benda yang baik untuk cakap, jangan bercakap. Yes, begitu. So, guys, kita dah di pengakhir rancangan. Akhir dah you. I tahu you actor yang sangat terbaik. Janganlah, tak ada, kita biasa-biasa. Naikkan lagi. Kau bayangkan, dia daripada dia happy-happy, tiba-tiba dia boleh nangis. Macam ni lah guys. Kalau korang tak percaya, pastikan 9 hari bulan korang tengok Hey Bila Nak Bunuh Aku dekat Double Z Studio YouTube channel kan. So akhir sekali, thank you so much yang dah tengok video Kak Nan. And Kak Nan dekat sini nak thank you so much to Ainul Shaz yang sudi bercollaboration dengan Kak Nan di dalam YouTube Kak Nan. Sebab I pun nak cakap terima kasih sebab dia dah sudi invite I, paksa I masuk cerita adalah invite I and nak I masuk dalam video you. I memang bukan paksa lah. Sebenarnya Ainul Shaz ni dia orang yang sangat low profile. Aku tahu tu. Sebab dia punya pegangan adalah we serve the light in the dark.
Yang faham. Ya, faham. Faham lah. So yeah, Ainosha is someone actually, and InsyaAllah akan datang kita jumpa lagi. InsyaAllah. So guys, kalau korang suka dengan video Kak Nan, korang boleh subscribe Kak Nan and follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. And jangan lupa boleh follow juga Instagram Ainosha. Puas aku pujuk untuk dia tunjuk dia punya Instagram. Sini dia punya Instagram. Pergi follow sekarang. So thank you so much. Bye bye. Khop kun ka. Kau belah serang. Biar aku serang je. Khop kun ka. Jahat.